Langkawi, seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Sandakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya Sandakan bangun untuk mengambil bahagian dalam perbahasan RUU berkaitan dengan pelaksanaan pemberian kuasa mengenai alam sekitar, khususnya pengurusan buangan terjadual kepada negeri Sabah dan Sarawak melalui pemakaian perkara 95C di bawah Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Jadi pindahan ini bukan sekadar soal teknikal perundangan yang menyentuh semangat pembentukan Malaysia dan juga komitmen kita terhadap pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Jadi kami perlu menghormati semangat MA63. Tuan Speaker, sejak sekian lama Sabah dan Sarawak menuntut agar perkara berkaitan dengan alam sekitar dipindahkan daripada kuasa residu persekutuan di bawah perkara 77 kepada senarai bersama. Keputusan mesyuarat khas MA63 pada 14 April 2022 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah membuka satu jalan ke arah realisasi tuntutan ini. Jadi hari ini kita sedang membahaskan satu langkah yang penting untuk menterjemahkan persetujuan itu kepada bentuk undang-undang yang konkret. Jadi ini adalah soal kepercayaan antara persekutuan dan negeri. Apabila kita bercakap tentang pemberian kuasa, kita sebenarnya bercakap tentang pengiktirafan hak dan juga keupayaan Sabah dan Sarawak untuk mengurus sumber serta alam sekitar mereka sendiri dengan lebih berkesan. Jadi Tuan Speaker, realiti di Sabah dan Sarawak berbeza daripada semenanjung Malaysia. Faktor geografi yang luas, kepelbagaian biodiversiti, industri minyak dan gas serta kawasan pesisir dan zon ekonomi eksklusif menjadikan pengurusan buangan terjadual adalah satu cabaran yang sangat unik. Jadi apabila berlaku pencemaran atau pelanggaran peraturan, agensi negeri adalah pihak yang paling hampir dengan lokasi kejadian. Maka pemberian kuasa ini berpotensi mempercepatkan tindakan penguatkuasaan dan juga pemantauan. Namun demikian, saya ingin menegaskan bahawa pemberian kuasa mesti disertai dengan pemberian sumber. Tuan Speaker, sebelum pelaksanaan sepenuhnya, beberapa perkara perlu diperhalusi. Yang pertama, pindahan enactment dan juga ordinan negeri. Kedua, pembangunan peraturan yang jelas dan juga menyeluruh. Ketiga adalah penyediaan kemudahan pelupusan buangan yang terjadual yang mencukupi. Keempat adalah pembangunan sistem pelaporan dan juga pemantauan atas talian yang bersepadu. Kelima juga peningkatan upaya teknikal dan sumber manusia. Jadi tanpa peruntukan kewangan yang mencukupi ataupun pelan peralihan yang jelas, yang pemberian kuasa ini adalah berisiko dan akan menjadikan satu beban kepada kerajaan negeri. Saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, adakah terdapat dana peralihan khusus bagi memastikan Sabah dan Sarawak tersedia dari segi infrastruktur dan juga latihan pegawai dan juga aset penguatkuasaannya. Jadi Tuan Speaker, Malaysia adalah pihak kepada beberapa perjanjian antarabangsa berkaitan dengan bahan berbahaya termasuk Basel Convention dan juga Stockholm Convention dengan izin. Pemberian kuasa kepada negeri tidak boleh menjejaskan obligasi negara di peringkat antarabangsa. Oleh itu, perlu ada satu standard minimum nasional yang dipatuhi oleh semua negeri bagi memastikan keseragaman dan juga integriti sistem. Cadangan daripada Sandakan untuk penambahbaikan. Saya ingin berharap pelaksanaan ini dijalankan secara berfasa dengan garis panduan yang jelas. Penubuhan satu jawatan kuasa penyelarasan tetap antara persekutuan dan juga negeri. Banyak kali polisi yang sangat bermanfaat memang ada, tetapi koordinasi dan juga kerjasama antara kerajaan persekutuan dan negeri tiada. Yang ketiga adalah penetapan standard nasional minimum bagi pengurusan buangan terjadual. Dan yang akhirnya adalah peruntukan khas untuk pembangunan kemudahan dan juga latihan teknikal. Kita mahu autonomi yang bertanggungjawab, bukan pemisahan yang melemahkan sistem. Jadi Tuan Yang di-Pertua, RUU ini merupakan satu langkah yang penting dalam memperkukuhkan hubungan persekutuan dengan negeri serta menghormati semangat MA63. Namun kejayaannya bergantung kepada kejelasan mekanisme, kecukupan sumber dan komitmen bersama untuk memastikan alam sekitar
negara kita dilindungi dengan standard yang tertinggi. Jadi Sandakan menyokong prinsip pemberian kuasa ini dengan syarat pelaksanaannya dilakukan secara tersusun, berfasa dan juga berlandaskan kepentingan rakyat serta kelestarian alam sekitar. Jadi saya juga ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan juga selamat menunaikan ibadah puasa buat semua Islam yang saya sayangi. Semoga bulan Ramadan ini penuh keberkatan dan kesejahteraan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sandakan juga atas ucapan tadi. Seterusnya saya jemput Yang Berhormat